Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Satu lagi tangkapan oleh SPRM paling mengejutkan Malaysia, membabitkan RM 250 juta. Wow, ini satu jumlah yang luar biasa banyak. Bagaimana ceritanya dan siapa yang terlibat? Sebelum itu, sekarang ini skandal paling panas di Malaysia membabitkan skandal di Sabah. Namun demikian belum diketahui apakah kebenarannya. Siasatan daripada SPRM belum selesai. Tetapi yang ini, skandal rasuah 250 juta, seorang pengarah syarikat direman SPRM. Ini yang betul-betul mengejutkan kita. Macam mana boleh berlaku rasuah sehingga begini banyak? Nilai 250 juta seakan-akan satu nilai yang tiada nilainya lagi bagi beberapa orang atau sebilangan orang. Nilai 250 juta seakan-akan seperti satu mainan semata-mata untuk orang-orang tertentu, dan nilai ini juga adalah nilai yang tidak pernah kita fikirkan sama sekali boleh berlaku di Malaysia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengarah bergelar datuk dan seorang penjawat awam kerana disyaki terlibat rasuah projek pembinaan di Sarawak bernilai kira-kira 250 juta ringgit. Di Sabah skandalnya sudah ada. Kali ini pula berlaku lagi projek-projek pembinaan di Sarawak bernilai kira-kira 250 juta. Wow, apa sudah jadi sehingga ini boleh berlaku? Saudara-saudara sekalian, menurut laporan ini, ianya berlaku di Sarawak dan membabitkan seorang lelaki yang bergelar datuk dan juga seorang penjawat awam. Menurut sumber SPRM, kedua-dua lelaki terbabit berusia antara 40-an dan 50-an dan mereka direman 5 hari bermula kemarin hingga 9 Disember ini selepas permohonan reman diperoleh oleh SPRM di Mahkamah Magistrate Kuching pada hari yang sama. Menurut sumber, kedua-dua suspek dipercayai berpakat dan berkomplot bagi membolehkan beberapa syarikat mendapat projek pembinaan yang dikeluarkan pejabat Jabatan Kerja Raya sebuah daerah di Sarawak. Mereka dipercayai melakukan perbuatan itu antara tahun 2022 hingga 2024 sebagai balasan mendapatkan projek-projek pembinaan yang bernilai kira-kira 250 juta ringgit. Susulan itu, kedua-dua suspek ditahan kira-kira jam 5.30 pagi Khamis ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Sarawak. Mereka turut disahkan positif mengambil dadah jenis metamfetamina, katanya ketika dihubungi semalam. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan memberitahu kes berkenan disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan memberitahu kes berkenan disiasat mengikut Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Azam Baki juga tidak menolak kemungkinan beberapa tangkapan susulan akan dibuat bagi membantu siasatan. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita ingin memberikan kredit dan pujian kepada SPRM kerana sejak akhir-akhir ini banyak tangkapan dan banyak jerum besar yang ditangkap. Ini kali ini membabitkan pula satu jumlah yang luar biasa. Rasuah 250 juta ringgit, pengarah syarikat dan seorang lagi direman SPRM. Pengarah syarikat ini adalah bergelar datuk dan seorang penjawat awam kerana disyaki terlibat rasuah projek-projek pembinaan di Sarawak bernilai kira-kira 250 juta ringgit. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pastinya Tun Mahathir berada dalam keadaan paling kritikal pada waktu ini. Tun Mahathir berada dalam satu titik paling bahaya waktu ini. Pertama sekali, ini kerana Parlimen sudah mengesahkan, Speaker Dewan juga sudah mengesahkan bahawa
Usul untuk membahas laporan RCI Batu Putih akan dibahaskan di Dewan Rakyat di Parlimen. Maknanya, semua perkara laporan dalam RCI itu akan dibahas, dibincang sepenuhnya secara terbuka di Dewan Rakyat. Ini yang menyebabkan Tun Mahathir kini berada dalam keadaan paling kritikal yang pernah berlaku dalam hidupnya. Kerana kita sudah ketahui dalam laporan kemarin, RCI Batu Putih mengesyorkan supaya boleh mulakan siasatan jenayah ke atas Mahathir. Siasatan jenayah kepada Mahathir terhadap Mahathir ini kerana menurut SOR tersebut boleh dimulakan bagi mengkaji pengandaian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Itu antara yang disyorkan RCI berkenan dalam laporan yang diedarkan kepada ahli parlimen di Dewan Rakyat kemarin. Prosiding diusulkan itu selepas Malaysia kehilangan Batu Putih kepada Singapura, selepas Jemaah Menteri yang diketuai Dr. Mahathir pada tahun 2018 menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Antarabangsa ICJ. Laporan akhir yang diklasifikasikan itu telah diserahkan oleh pengerusi RCI Tun Raus Sarif kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara pada 12 Ogos lalu. RCI itu menyatakan siasatan jenayah boleh dimulakan ke atas Mahathir mengikut Seksyen 415 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 417 dan Seksyen 418 Kanun yang sama. Oleh itu adalah dicadangkan supaya satu laporan polis boleh dibuat oleh Setiausaha Suruhanjaya bagi membolehkan siasatan ini dimulakan, kata SOR RCI tersebut. Namun yang menjadi tanda tanya kita sekarang ini ialah apa reaksi PAS dan Perikatan Nasional. Kerana kita tahu Tun Mahathir Mohamad telah pun dilantik sebagai Ketua Panel Penasihat untuk State Government 4 atau SG4 yang telah pun dipelopori oleh PAS yang melibatkan 4 buah negeri di bawah takbir pembangkang iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Apakah tindakan yang mereka mahu lakukan? Karena kita tahu dengan adanya kes yang terlalu besar ini, ia akan menjadi liability besar kepada PAS khususnya. Ia pasti akan menjadi senjata untuk musuh politik PAS, Perikatan Nasional, dijadikan bahan kempen nanti. Bagaimana mereka boleh bersekongkol atau bagaimana mereka boleh bekerjasama dengan Tun Mahathir. Nanti itu akan jadi bahan. Pasti. Siapa yang tak yakin, mesti yakin. Kerana Mahathir sudah dilantik sebagai Ketua Panel Penasihat. Jadi adakah dengan berlakunya laporan RCI ini Tun Mahathir akan dipecat sebagai Ketua Penasihat SG4? Saya rasa PAS sekarang sudah mula berkira-kira untuk mungkin merehatkan Tun Mahathir. Apalah yang akan mereka lakukan selepas ini? Sekian, tinggalkan komen Anda.